الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه wa man da'a bid'awatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang baik dan bulan yang mulia ini, dapat sama-sama kita berada di Masjid Ikhlas ini, dan semoga pertemuan kita, kehadiran kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan sekalian, tajuk kita yang kita akan bincang ini ialah berhubung dengan iktikaf. Sebelum kita iktikaf ini, kita akan bincang dulu berhubung dengan puasa. Kerana puasa tu adalah rukun Islam yang utama, dan iktikaf itu adalah termasuk dalam amalan puasa. Jadi sebelum kita pergi kepada iktikaf, maka kita tengok dulu puasa di dalam perbincangan kita ini. Tuan-tuan sekalian, puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ini semua kita tahu. Dan kita telah setiap kali apabila mari datang bulan Ramadan, kita berpuasa, alhamdulillah, dan kita melaksanakan rukun Islam, iaitulah puasa di bulan Ramadan. Berhubung dengan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala telah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu berpuasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana Allah wajibkan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan amalan puasa yang kamu lakukan itu, kamu akan dapat mencapai tingkatan takwa, iaitu satu sifat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita semua tahu dah puasa. Cuma dalam puasa ini, sebelum kita menyambut puasa ni, saya nak berkongsi ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian supaya puasa yang akan kita lakukan nanti dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan puasa yang kita lakukan insya-Allah nanti mendapat berkah yang tinggi, iaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk capai perkara ini, kita perlu perhati beberapa perkara. Yang pertamanya, saya nak ajak tuan-tuan, macam mana kita nak sambut puasa, macam mana kita nak sambut Ramadan. Itu yang paling penting sebelum kita masuk puasa. Dan antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian ialah, yang pertama, hendaklah kita bertaubat. At-taubatun nasuh, bertaubat dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan, kesilapan yang telah kita buat, yang kita telah
lakukan sama ada kita menyadarinya atau tidak. Kita kena bertaubat dengan kesilapan, kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada kita sedar atau tidak. Kerana dalam hidup kita ni banyak suruhan-suruhan yang Allah suruh, kadang-kadang kita tak buat. Ada pula larangan-larangan Allah, kadang-kadang kita terlanggar. Dalam hal ni, sebelum kita sambut puasa, sebelum hari Ramadan, maka hendaklah kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan meninggalkan segala yang Allah tegah, berazam tak sebuat dah pada masa depan, dan kita turut menyesal apa kita buat. Kerana itulah tuan-tuan sekalian, taubat ni merupakan satu perkara wajib yang tak boleh kita tak buat dan mesti kita buat. Dalam hubungan ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, hendaklah kamu betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Itu yang pertama. Kalau sekiranya mari puasa, mari Ramadan, puasa kita tak taubat dengan kesilapan kita, maka tidak memberi puasa kita tadi tidak ada kesan. Tak ada kesan. Kerana itulah apabila puasa ni tidak berkesan, mari bulan puasa, mari bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan serupa tulah. Tak ada beza. Pasal apa tak ada beza? Sebab kesan tak ada. Kenapa kesan tak ada? Sebabnya kita tidak beri perhatian macam mana kita nak puasa. Bertaubat ni sebelum kita berpuasa ni tuan-tuan, serupalah ibaratnya kita nak semaya, kita ambil air semaya. Semacam gitu. Seolah-olah gitu. Kalau kita nak semaya, kita ambil air semaya. Kita nak puasa, kena taubat dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita masuk bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, insya-Allah. Yang keduanya, ni sebelum puasa lagi ni, kita kena baik dengan semua orang. Dan kita kena lupa kalau ada perselisihan dengan orang. Rupa-rupanya bulan puasa ni bulan baik dengan orang. Sebelum bulan puasa mari ni, bulan Ramadan, kita kena baik dah. Dalam bulan Rejab ni, dalam bulan Syaban nanti, kena baik dah dengan orang. Dan kalau ada salah faham kita dengan orang, ataupun ada pergeseran sikit dengan antara satu sama lain, kita kena saling memaafi antara satu sama lain. Perkara seperti ini sebenarnya bukan nanti bulan puasa, bulan lain pun kena buat. Tetapi untuk menyambut puasa ni kena kau buat lagi, kena tingkatkan lagi keadaan itu. Dan perkara ini tuan-tuan sangat perlu, sebab apabila kita nak menghadapi bulan Ramadan yang baik itu, kita kena buang segala keburukan kita. Kita kena buang segala keburukan kita. Dan kita kena usaha, kita ingat apa kita salah dengan orang, kalau boleh kita minta maaf. Kebaikan yang kita buat kepada orang, kita tak seingat. Kalau kita banyaknya duk ingat hak kita buat baik kat orang. Hak kita buat baik kat orang tu tak seduk ingat. Kita lupakan. Sebab apa? Sebab kita takut punah amalan kita. Kalau kebaikan kita buat kepada orang, kita selalu ingat, dan kadang-kadang boleh membawa riak, punah, rusak amalan. Kerana tu kita berusaha sedaya upaya amalan baik kita, kalau kita buat baik ke orang, kita tak seingat. Sebaliknya, kalau sekiranya kita ada melakukan kesilapan kepada orang lain, maka kita kena ingat selalu, sebab kita kena minta maaf dengan dia. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk bulan Ramadan, sebelum kedatangan Ramadan, perkara ni kita kena selesai dulu. Baik. Perkara yang ketiga yang perlu kita buat ialah kita kena minta maaf atau bertaubat daripada melakukan derhaka terhadap kedua ibu bapa. Boleh jadi sebahagian orang
ibu bapaknya dah tak ada dah. Ada lagi sebahagian daripada kalangan kita, ibu bapaknya masih ada. Mungkin hak ibu bapa masih ada, kita buat silap kepada ibu bapa kita. Mungkin dalam percakapan, dalam pergaulan, dalam kira bercara, kita buat silap kepada ibu bapa kita. Jadi sebelum kita puasa, kita kena minta maaf dulu, supaya puasa kita jadi cantik, jadi comel. Bagi orang yang ibu bapaknya sudah tidak ada, ibu bapaknya telah kembali pergi meninggalkan kita buat selama-lama, walaupun kita tidak boleh nak minta maaf supaya kita hak ibu bapa masih ada, kita kena sentiasa berdoa dan beristighfar untuk kedua ibu bapa kita terhadap kesalahan mereka. Kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah maaf kepada aku dan kedua ibu bapaku. Sama ada salah tu salah kecil ke salah besar, hak dia sengaja ke tak sengaja, hak dia tahu ke tak tahu, kita minta Allah Subhanahu wa taala memaaf dan mengampun kedua ibu bapa kita. Dan doa yang masyhur, ya Allah Subhanahu wa taala ajar kita dalam Quranul Karim yang berbunyi, Rabbighfirli warhamni waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu biasa kita sebut, kita doa selalu. Ya, hendaklah kita berdoa selalu kepada Allah, minta dengan Allah supaya Allah ampun kedua ibu bapa kita. Ibu bapa kita ni merupakan orang yang Allah letak lama dua lepas Allah. Allah suruh taat ke dia dan suruh kita berbakti terhadap ibu bapa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan kamu mengabdikan diri kepada Allah. Jangan kamu semua selain pada Allah, dan Allah pesan supaya kita buat baik, berbakti terhadap kedua ibu bapa kita. Ini menunjukkan bahawa kedudukan ibu bapa ni sangat besar, sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh kerana dia sangat mulia, dan dia, ibu bapa lah orang yang paling banyak berjasa kepada anak-anak, maka Allah minta supaya anak-anak berbakti. Dan dalam hubungan ni, kita apabila ada silap salah dengan ibu bapa, maka hendaklah kita memohon kemaafan supaya kita dapat berpuasa dengan sebaik-baiknya. Seterusnya ialah perkara seterusnya, perkara keempat, apabila nak mari bulan Ramadan ni, perkara yang penting, tidak kurang pentingnya, ialah kita belajar lagu mana nak puasa, fiqhus siyam, macam mana kita nak berpuasa, supaya kita berpuasa dengan cara yang betul, supaya kita nak sembahyang lah. Apabila kita nak sembahyang, kita belajar bagaimana sembahyang yang betul. Begitu juga dengan puasa, kita kena belajar bagaimana puasa yang betul. Jangan dia jadi kita belapar. Ada orang ni dia jadi belapar, bukan puasa. Puasa ni lebih daripada belapar. Tak makan tak minum tu orang panggil lapar, baru menahan lapar. Tapi puasa, as-siyam, dia menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, sama ada batal di segi amalan itu ataupun batal pahala. Itu maksudnya. Jadi kita kena belajar puasa ni betul-betul supaya kita dapat melakukan ibadat tadi dengan sebaik-baiknya. Perkara yang kelima, kita mulakan sebelum puasa ni, kita telah bersedia untuk memperbanyakkan amal soleh, terutamanya dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ni bulan yang kita nak menyambut puasa. Kena banyakkan amal soleh. Kita berlatih dah dengan amal soleh di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, kerana kita nak lipat gandakan lagi dalam bulan Ramadan nanti. Kerana itulah supaya kita membiasakan diri. Sebagai contohnya, kita sejak bulan Sya'ban lagi kita banyakkan melakukan ibadat puasa.
kita puasa bulan Syaban, kita ajar dulu diri kita supaya jinak dengan puasa. Apabila mari datang bulan Ramadan, kita jadi sudah satu kebiasaan. Begitu juga untuk menolong orang, kita mulakan, kita perhebatkan pada bulan Syaban, dan insya-Allah mari bulan Ramadan dia jadi satu perkara yang mudah. Karena itulah kita kena gunakan bulan Syaban ini ataupun bulan-bulan sebelumnya, kita berlatih supaya diri kita ni sentiasa dapat melakukan amal-amal yang baik. Perkara yang kenanya ialah kita berazam sejak daripada sekarang untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan amal soleh. Kita niat dah sebelum mari bulan Ramadan, kita niat dah, kita mari bulan Ramadan ni aku nak buat berbagai-bagai amal soleh. Kena niat, kerana amalan ni tidak akan jadi kecuali kita dengan kita niat. Allah pun sebut, Rasulullah pun sebut, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan perlu niat. Kalau kita tidak niat apa-apa mari Ramadan, nak buat baik pun tak niat, nak memperbanyakkan kebaikan pun tak niat, maka mari Ramadan jadi lagu tu, jadi sebuah skala juga, tak ada biasa. Sebab niat tak ada, niat nak meningkatkan tak ada. Kerana tu niat ni penting, supaya kita ginilah, supaya kita niat nak bangun sembahyang malam lah. Kalau orang tidur tak ada niat nak bangun sembahyang malam, dia tidur sampai pagi, dia tidak akan jaga, tidak akan sedar. Sebaliknya, orang yang ada niat nak bangun sembahyang malam, dia akan sedar. Tapi apabila sedar tu, ada juga orang tak bangun, ada orang bangun. Tu cerita yang kedua. Tapi penting niat. Kalau niat, insya-Allah Allah akan beri dia sedar atau jaga. Baik. Kalau sekiranya dia niat terkedek ke tak sedar, Allah beri dah pahala. Jadi sebelum datangnya Ramadan, kita niat aku nak buat kebaikan yang sebanyak-banyak dalam bulan Ramadan. Marilah Ramadan, kita tak ada keupayaan nak buat kebaikan. Kita rasa kita nak derma banyak dalam bulan Ramadan, tiba-tiba duit tak ada nak derma, pahala boleh dah, tidak rugi apa-apa niat, malah baik pula. Kalau kebetulan Allah bagi rezeki yang banyak, kita akan sumbangkan, berikan sedekah yang banyak, lagi bagus. Niat dah ada, tinggal buat. Jadi apabila kita niat yang baik, kita pasal sejuk daripada kedatang sebelum bulan Ramadan mari lagi, dan apabila mari bulan Ramadan, insya-Allah dia akan jadi bertambah baik dengan niat yang soleh tadi. Perkara yang ketujuh dalam bulan Ramadan, sebelum mari bulan Ramadan ni, orang duk nanti bulan Ramadan yang nak buat ni, kena baca Quran banyak, tilawatul Quran. Kita alhamdulillah bulan Ramadan ni ramai orang baca Quran berbanding dengan bulan tidak Ramadan. Kita mula sebelum bulan Ramadan lagi baca Quran, supaya apabila mari bulan Ramadan tu dia jadi lajak dah. Kita start hanya lama dah, kita pandai hanya lama dah. Sebelum Ramadan lagi kita dah menjadi amalan kita. Dan pada bulan Ramadan kita boleh tingkatkan pembacaan Al-Quranul Karim. Sebagai cerita yang boleh kita turut rasa kagum nak sebut di sini ialah ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar ni, apabila masuk bulan Ramadan, amalan lain dia tinggal, dia tumpu pada pembacaan Al-Quranul Karim. Karena salah satu amalan yang paling besar ialah baca Quran, dan Quran pun diturun pada bulan Ramadan, dan Rasulullah pun tadarus dengan Jibril pada bulan Ramadan. Karena itulah disebut bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita kena tingkatkan pembacaan, dan baca Quran ni kita baca biar betul-betul. Kalau tak kena belajar. Jadikan bulan Ramadan ni bulan kita belajar Quran. Di segi bacanya kita baca biar betul, seboleh-bolehnya
Kemudian bukan setakat baca betul saja, kita kena faham apa hak kita baca. Kalau kita baca betul sedap, kalau kita kata musabaqah tilawah pun kita boleh dapat juhal katakan. Dia tidak mempunyai makna yang sebenar kalau kita tak faham. Bukan kita nak sekadar baca betul suara sedap, bukan, kita tak berhenti situ. Kita nak supaya kita faham. Apabila kita faham Quran, faham Allah kata, situ sebenarnya nilai kita hidup. Kalau selama mana kita tak faham hak Allah sebut, hak Allah perintah, hak Allah larang, maka tak ada nilai kita hidup. Tak ada nilai. Nilai lagu mana kita boleh hidup kalau tuai dunia kecek kita tak reti? Kita ni, kita orang Melayu, kita tak reti bahasa orang putih. Kita tak reti bahasa orang putih. Moga kita tidak orang putih. Tapi kalau mari surat khabar orang putih, ada berita besar, kita nak baca tak reti, suruh orang baca, kita kata gapo gak dalam berita hak demo royak tu, surat khabar royak tu. Tak. Tapi Quran kita tak duduk tangga tu. Kita tak suruh orang baca. Dan kalau orang baca pun kita biar, kita tak tahu tak apa. Tu minda kita. Minda kita orang Islam tempat kita ni. Kita tak rasa sakut, kita tak tahu. Tapi kalau berita besar-besar, sakut rasa tak tahu. Cari surat khabar tegak nak tahu berita. Tapi kalau Quran, kita rasa sakut ke? Kita rasa berasa tak sedap duduk ke kalau kita tak faham? Minda orang kita ramanya tak ada sakut kepada dia, tak reti Quran pun tak apa. Sebenarnya kalau kita tak reti hak Allah kata, itulah sebenarnya kecewa yang sangat besar. Tak patut kita tak reti hak Allah kata, hak Allah rakyat kita. Sebenarnya tidak wajar kita hidup atas dunia sehingga kita hak Allah kata kita tak reti. Bukan dia. Kalau kita mikir sungguh-sungguh. Kerana itulah dalam bulan Ramadan ni kita berusaha sedaya upaya kita boleh baca Quran dengan sebaik-baiknya. Dan apabila kita boleh baca Quran dengan sebaik-baik, kita faham, bukan setakat faham, kita nak amal, kena buat mengikut keupayaan kita. Apabila kita amal, kita buat ikut keupayaan kita, tak cukup kita buat seorang, kita kena rakyat ke orang dan ajak orang pakai amal Al-Quran. Kena sebar, kena amal, kena laksana. Kerana tu banyak lagi yang kita perlu belajar dan lihat berhubung dengan Al-Quranul Karim. Perkara yang ke-8-nya dalam bulan Ramadan ni, dan sebelum bulan Ramadan ni, kita perkuat, kita peningkatkan tentang semaya Jumaat. Semaya Jumaat ni kita tengok dalam masyarakat kita ni, semua orang tahu kelebihan dan kebaikan semaya Jumaat. Tapi tidak semua orang tahu tadi dia berusaha untuk semaya Jumaat. Hak ni hak semaya. Hak semaya. Tidak berusaha, ramai tidak berusaha, dia maya di rumah. Dia maya sore-sore. Hatta semaya di rumah pun tidak Jumaat juga. Kalau suami ada, isteri ada, dia ada isteri, ada anak-anak, sudahlah. Kalau keluar dia tak pergi semaya Jumaat di masjid atau di madrasah, di rumah pun dia maya sore juga. Dia tidak ajak isteri dia, anak dia, orang yang atas rumah dia tu pakat semaya. Kita tak tahu sebab. Boleh jadi antara sebabnya yang pertama kerana tak biasa buat. Itu ada antara. Ada juga boleh jadi kerana tak biasa buat tu tak reti. Tak reti sembahyang Jumaat. Sebab dia pergi jadi makmum semua di masjid. Dia tak biasa jadi imam.
Jadi duduk di rumah pun nak jadi makmum gatek. Nak jadi makmum Bandung, dia ada ketua keluarga, jadi tak imam. Tapi amalan ni tidak jadi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat kita ni, walaupun orang tahu semaya jemaah ni satu kebaikan yang sangat tinggi, tapi ramai orang tak cara. Sebab-sebab tu kena tengok sendirilah. Macam-macam sebab. Right. Salah satu kebaikan yang ada dalam semaya jemaah ni, Allah Subhanahu wa taala sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Hadis ni hadis hasan, diriwayat oleh At-Tirmizi, dan Albani kata hadis ni hadis hasan, dan dalam kitab Sahihul Jami'. Maksudnya, sesiapa yang semaya 40 hari kerana Allah Subhanahu wa taala, semaya ni memang lillahi taala. Kalau semaya tidak kerana Allah, petai lagi tak terima. Man shalla lillahi arba'ina yauman, sesiapa yang semaya kerana Allah 40 hari, fi jama'atin, berjemaah. Bukan 40 waktu tu, jangan silap ni. Hadis ni 40 hari. 40 hari tu maksud jemaah 5 waktu. Yudrikut takbiratal ula, dia sempat takbir pertama dengan imam. Kalau dia makmum lah, dia sebagai makmum, dia dah takbir pertama. Mana takbir pertama? Ialah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sehinggalah dia rokok, tu takbir kedua. Maksudnya mana-mana orang dalam 40 hari 5 waktu dia ada takbir pertama, tak ada tok imam rokok, maka kalau dia boleh buat 40 hari, Rasulullah sebut dalam 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala lepah 2 penyakit yang besar. Kutiba lahu bara'atan, Allah tulis untuk dia 2 pelepasan, iaitu bara'atun minan nar, lepas daripada api neraka. Orang ni garanti tak masuk neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan lepas daripada penyakit atau sifat nifak. Tuan-tuan, benda ni peluang kita. Peluang kita semasa kita hidup. Cuba kita maintain. Dalam puasa sebulan tu kita semaya jemaah tak tinggal. Capur lagi dengan sebelum puasa 10 hari. Dan ataupun capur dengan lepas puasa 10 hari. Jadi 40 hari. Cuba kita maintain. Kita programkan hidup kita. Biar boleh kita semaya jemaah 40 hari, 5 waktu, dan takbir pertama. Kita akan dapat 2 perkara besar. Tuan-tuan, tak ada besar dalam hidup kita. Kalau ditakdirkan kita mati, Allah jamin, Rasulullah jamin kita tak masuk neraka. Gapo lagi kita nak? Gapo lagi kita nak apabila kita pergi ke akhirat? Tak ada dah barang kita nak. Apabila diberi jaminan oleh Allah dan Rasul, Rasulullah kata kutiba lahu bara'atan, Allah tulis untuk dia 2 yang selamat. Bara'atun minan nar, tak masuk neraka. Sebenarnya macam-macam Rasulullah sebut kaedah tak masuk neraka atau masuk surga. Bagai itulah tu. Tak masuk neraka, mana masuk surga. Masuk surga memang masuk surga, tak masuk neraka. Baik tuan-tuan, bapa ya kita tanya kita bapalah kita dengar daripada Rasulullah hadis yang begitu baik untuk kehidupan kita secara peribadi. Bapa kita tak boleh buat, bapa kita tak terbuat, kita boleh tanya dan kita boleh jawab. Bapa kita tak buat dan bapa kita tak terbuat. Kalau kita tanya kita dan kita akan jumpa jawapan, sebab kita tak ada niat nak buat. Hal tu tak jadi tu. Jumpa orang semaya jemaah, kita semaya jemaah, bukan tak semaya, tapi adakah niat kita nak buat 40 hari tadi? Kita tak niat.
Apabila kita tak niat, tak jadi, tak terbuat. Baik. Yang kedua, yang pertama niat. Yang kedua, kita tak minta tolong dengan Allah supaya kita boleh buat. Kita kena minta tolong. Karena tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita berdoa supaya kita minta tolong Allah untuk melakukan ibadat kepada Dia. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa. Antara doa-doa yang Rasulullah ajar. Doa lain pun banyak lagi. Allahumma, maksudnya Allahumma, wahai Tuhanku, a'inni ala zikrika, tolong aku ya Allah supaya aku boleh ingat kepadamu. Wa syukrika, dan supaya aku boleh, tolong aku supaya aku boleh bersyukur kepadamu. Wa husni ibadat, dan ya Allah tolong aku supaya aku boleh buat amal ibadat ni dengan molek. Semua ni kena minta tolong dengan Allah. Jangan kita harap ke diri kita. Diri kita ni lemah, tak boleh nak buat apa satu kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak beri pertolongan. Jadi apabila kita minta tolong dengan Allah, maka kita tahu kita lemah, kita tak boleh nak buat. Lemah kita ni tuan-tuan. Oleh kerana lemah inilah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar lagi doa kepada kita supaya kita minta tolong dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara doa dia yang kita boleh tiru doa dia, dan kita boleh kena beri perhatian hak Rasulullah doa minta dengan Allah. Antaranya dia sebut, Allahumma rahmataka arju fala takinni ila nafsi tarfata ain la ilaha illa ant. Allahumma, wahai Tuhanku, rahmataka arju, aku sangat harap rahmatmu. Fala takinni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, aku minta janganlah engkau serah kepada aku untuk jaga diri aku ni walaupun sekelip mata. Bukan kelama, sekelip mata. Lama mana? Jadi kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat lakukan perkara baik. Lagi berhubung dengan semaya Jumaat ni, semaya subuh Jumaat. Semaya Jumaat ni dia ada tidak sama antara waktu-waktu. Ada waktu yang istimewa. Antara waktu yang istimewa ialah semaya subuh. Semaya subuh ni berkiat sikit nak banding dengan semaya fardu hak lain. Baik, kita tengok Rasulullah sebut keistimewaan semaya subuh berjemaah. Man shalla al-fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maksudnya, siapa-siapa semaya subuh berjemaah, kemudian dia duduk selepas semaya tadi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terbit matahari. Apabila terbit matahari boleh semaya, tidak semaya 2 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya pahala serupa pahala haji dan umrah. Tuan-tuan, orang haji boleh pahala. Pahala haji apa dia? Pahala haji ini ialah masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Haji yang mabrur, iaitu haji yang comel, baik, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ganjaran kepada amalan haji tersebut selain daripada syurga. Tuan-tuan, itulah ganjarannya. Baik, ganjaran yang sama boleh dapat kepada, diberi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang semaya Jumaat subuh. Apabila lepas semaya tadi dia duduk berzikir, baca Quran ke apa, atau ngajar ke, ngaji ke, sehingga terbit fajar, terbit matahari,
Apabila terbit matahari segala boleh semaya, dia semaya 2 rakaat, lepas tu dia balik. Pahalanya serupa pahala haji dan umrah. Tuan-tuan, berapa kali kita pergi haji? Wajib sekali. Makna tapi pahala haji tu boleh tiap-tiap hari. Pahala umrah boleh tiap-tiap hari. Apabila kita lakukan semaya jemaah, semaya subuh berjemaah. Banyak tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hidup kita. Ya, kita perlu ambil kesempatan-kesempatan ini. Kemudian yang seterusnya ialah kita kena banyak buat amalan sunat pada bulan Ramadan dan sebelum Ramadan. Seterusnya amalan sunat ni tuan-tuan, apa-apa amalan, tak kira lah kecil ke banyak ke sikit ke, kita kena kecil, amalan termudah ke, susah ke, kita cuba perbanyakkan amalan tadi. Kemudian kalau orang ada duit, ada harta, dia boleh pergi umrah pada bulan Ramadan. Orang-orang ada duit lah. Kalau ada duit, ada kelapangan, boleh pergi umrah bulan Ramadan. Dan umrah pada bulan Ramadan, Rasulullah kata umratun fi Ramadan ta'dilu umratan aw hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan ni sama seperti umrah atau haji bersama aku, bersama Rasulullah. Kita pergi haji dengan Rasulullah. Kalau kita ibarat kita pergi haji dengan Rasulullah, lain dengan kita pergi haji seorang. Kerana tu tuan-tuan, pergi umrah pada bulan Ramadan. Perkara seterusnya ialah tuan-tuan, kita kena ambil insurans dalam bulan Ramadan. Ambil insurans sikit, beli insurans. Tidak pergi, tak payah pergi ke bank nak beli insurans dah. Kita buat insurans sendiri ya. Kita jadi token sendiri, kita buat insurans sendiri. Iaitu kita ambil insurans puasa. Ambil insurans puasa ni maksudnya ialah kita supaya lebih kurang bandingnya kita beli kenderaan, beli kereta. Beli kereta ni kita kena beli insurans. Mana tahu takut-takutnya berlaku kemalangan ke, kemek kereta kita nak baiki dengan berapa? Insurans kena cover. Gitu juga puasa. Puasa yang kita buat ni tuan-tuan, kita kena beli insurans. Insurans dia ni mudah ya. 4 riyal aja. 4 riyal tu iaitu kita cari orang hari tu bui orang buka puasa. Tu jabarannya. Masjid kita ni pun ada buat buka puasa. Bui pitih atau masjid mana-mana bui orang buka puasa. Seorang orang paling-paling tidak, ataupun kalau kita boleh lagi ramai lagi baik. Sebab apabila kita bui seorang buka puasa, maka pahala dia tu kita dapat dan pahala dia tidak kurang. Kalau sekiranya pahala orang puasa tu dapat kepada kita, dia buka puasa, dia tak sih buka puasa sama kita. Lelah dia. Puasa sehari, pahala boleh kat orang. Tak sih. Tapi oleh kerana puasa dia, pahala dia tak kurang. Tapi orang beri buka puasa tu dapat serupa pahala dia. Maka itulah kita panggil istilah insurans. Takaful puasa. Dalam puasa ni tuan-tuan, seterusnya perkara yang ke-11, kita kena jaga lidah kita. Lidah ni tuan-tuan, mulut kita ni, dia macam-macam buat kerja. Kaki tak jalan dia bekerja, tangan tak jalan dia bekerja. Dia muka dia kecek ya. Kecek ni ada hak ngopak pun ada, hak sebut baik orang pun ada, sebut buruk orang pun ada. Orang panggil mencaci pun ada, bohong pun ada, tuduh orang pun ada, saksi palsu pun ada. Mulut belaka ni. Dan mengadu domba pun ada, mulut belaka. Jadi tuan-tuan,
dalam puasa ni kalau kita boleh jaga, maka antara hak kita kena jaga bukan jaga makan minum saja, tapi hak ni hak tidak kurang betul dan besarnya jaga mulut daripada terlanjur bercakap hak tidak baik, seperti mengumpat, mencaci, kata buruk pada orang atau pelaga orang, boleh menyebabkan orang kelahi, orang bala, atau saksi palsu dan sebagainya. Jadi dalam hubungan ni kita kena jaga dengan sebaik-baiknya. Perkara yang terakhir yang saya nak kongsi sini ialah dalam puasa ni pakej dia iktikaf. Iktikaf ni adalah salah satu daripada amalan yang besar, yang baik, yang Nabi tak pernah tinggal, terutamanya pada 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan apabila kita buat iktikaf ni akan sempurna puasa kita tadi, dengan kita ambil langkah-langkah tadi dan kita akhiri dengan iktikaf pada 10 terakhir Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lepas ni berhubung dengan tajuk khusus iktikaf pada bulan Ramadan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ini.